Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi akan berkongsikan kepada anda semua subjek Sains Sukan tingkatan 4 dalam bidang 2 fungsi sistem tubuh dalam pergerakan. Kali ini kita akan berkongsi unit 2.5 iaitu penghasilan tenaga. Pada akhir unit ini, murid akan dapat mengenal pasti ciri-ciri sistem anaerobik laktik ataupun ATP-PC, sistem anaerobik laktik, glikolisis anaerobik dan sistem aerobik. Mengenal pasti jenis sistem tenaga dominan yang digunakan dalam aktiviti sukan. Baik, ini gambar ketika atlet basikal Lito di Langkawi. Baik. Apa itu tenaga? Tenaga adalah keupayaan yang membolehkan seseorang itu melakukan apa-apa sahaja aktiviti, sama ada aktiviti fizikal ataupun melaksanakan tugasan harian. Kecergasan fizikal dan penglibatan dalam aktiviti sukan merupakan kecekapan badan bertindak balas terhadap proses penghasilan tenaga yang diperlukan. Semakin cekap proses penghasilan tenaga yang dominan, maka semakin baik prestasi seseorang atlet dalam bidang sukan yang diceburi. Berlari adalah contoh bagaimana tenaga digunakan. Ada 6 jenis tenaga yang dapat berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, iaitu tenaga kimia, mekanikal, haba, cahaya, elektrik dan tenaga nuklear. Proses penghasilan tenaga berlaku apabila tenaga kimia yang ada di dalam badan bertukar menjadi tenaga mekanikal yang membolehkan manusia bergerak dan melakukan kerja. Penghasilan tenaga ini bergantung pada jangka masa aktiviti dan intensiti aktiviti tersebut dilakukan. Secara umumnya, dianggarkan 60% hingga 70% tenaga yang ada dalam tubuh badan manusia digunakan untuk kegunaan fungsi biologi umum, manakala 30% hingga 40% lagi digunakan untuk kegunaan aktiviti sel dan fungsi mekanikal untuk menggerakkan tubuh badan. Oleh itu, jika seseorang manusia perlu kepada penggunaan tenaga yang lebih, maka badan akan bertindak balas secara kimia untuk memproses hasilkan tenaga baru bergantung pada keperluan aktiviti. Adenosine trifosfat ataupun ATP adalah bentuk sumber tenaga utama manusia yang tersimpan dalam sel-sel otot rangka manusia. Bahan makanan berkarbohidrat akan bertukar kepada glukosa setelah pencernaan. Glukosa yang berlebihan akan disimpan sebagai glikogen di sel otot rangka dan hati. Apabila diperlukan, glikogen ini akan dihuraikan sehingga membebaskan tenaga ataupun ATP tadi melalui satu siri tindak balas kimia yang berlaku. Ciri-ciri sistem tenaga. Baik, ada dua, iaitu anaerobik dengan aerobik. Anaerobik ada dua juga, anaerobik alaktik, anaerobik laktik. Kita tengok dulu sistem anaerobik alaktik. Berciri membekalkan tenaga melalui pembebasan tenaga anaerobik laktik tanpa menggunakan oksigen. Okey, kena ingat balik. Membebaskan tenaga tanpa menggunakan oksigen. Itu adalah sistem anaerobik laktik. ATP yang terhasil adalah terhad dan hanya dapat membekalkan tenaga dalam jangka masa lebih kurang 10 saat sahaja. Oleh itu, masa untuk melakukan aktiviti ini adalah singkat. Okey, mekanisme dia. ATP yang tersimpan di sel-sel tisu otot digunakan semasa penguncupan otot. Untuk mensintesiskan ATP, tenaga juga diperlukan. Penghasilan tenaga berlaku semasa penguraian ATP menjadi adenosine difosfat, ADP. Mekanisme ADP yang terhasil daripada pemecahan dan tindak balas kimia akan bergabung dengan fosfat yang baharu untuk menghasilkan dan membentuk ATP semula.
Rajah di bawah menunjukkan penjanaan dan penguraian ATP dalam sistem anaerobik laktik. Okey, di sini ATP menjadi tenaga untuk pengucupan tambah ADP. ADP tambah PC menjadi ATP tambah kreatina. Contoh aktiviti sukan yang di bawah anaerobik laktik adalah acara padang dalam olahraga seperti lompat tinggi dan lontar peluru, acara lari pecut 100 meter, ketika membuat servis sukan tenis, acara gimnastik, ketika membuat pukulan golf, ketika membuat rejaman dalam bola tampar, ketika membuat sepakan bola jauh dan tinggi dalam American Football League AFL, dan pemain polo air di bahagian tengah hadapan dan tengah belakang. Contoh aktiviti harian yang menggunakan sistem anaerobik laktik ialah berlari ketika mengejar masa agar tidak ketinggalan kapal terbang, mengangkat barang berat dari kereta ke dalam rumah, dan berlari ketika mengejar kereta api. Ini banyak contoh lain yang boleh kita gunakan. Kita tengok pula sistem anaerobik laktik. Dikenali sebagai glikolisis anaerobik atau sistem tenaga asid laktik. Proses ini juga tidak memerlukan oksigen dalam penghasilan tenaga. Apabila seseorang atlet telah memulakan aktiviti fizikal melebihi 10 saat, sistem tenaga di dalam badan secara automatik akan berubah untuk melakukan tindak balas kimia bagi meneruskan proses penghasilan tenaga yang kedua. Okey, tengok dia punya mekanisme dia. Proses penjanaan tenaga ATP berlaku apabila jangka masa melakukan kerja berintensiti tinggi melebihi 10 saat daripada sumber glikogen yang tersimpan di dalam otot dan di dalam hati. Penghasilan ATP melibatkan pemecahan glikogen kepada glukosa menerusi proses yang dikenali sebagai glikolisis. Walau bagaimanapun, hasil sampingan tindak balas kimia ini adalah pembentukan asid piruvik yang seterusnya menghasilkan asid laktik. Asid laktik yang terhasil dan tersimpan dengan banyak di dalam otot akan mengakibatkan kelesuan otot. Oleh itu, kehadiran asid laktik dalam sistem biologi badan akan merencatkan proses pemecahan glikogen. Perkara ini akan menyebabkan mekanisme otot menguncup akan terjejas. Ini dia punya rajah lah. Okey, ATP, tenaga untuk pengucupan tambah ADP, ATP tambah glikogen, ATP tambah asid piruvik menjadi 2. Kalau dengan oksigen akan ada karbon dioksida tambah air. Kalau tanpa oksigen hanya asid laktik. Apabila aktiviti fizikal atau sukan berlanjutan melebihi 2 minit, maka penjanaan tenaga beralih kepada sistem aerobik yang menggunakan oksigen sebagai sumber pembakaran bagi menghasilkan tenaga ATP. Contoh sukan yang menggunakan sistem ini adalah acara lumba lari 200 meter dan 400 meter, 50 meter renang, rally dalam tenis dan squash dalam masa 15 hingga 20 saat. Contoh aktiviti harian, berlari naik tangga 4 tingkat, berlari 200 meter mengejar bas yang ketinggalan, punya jauh nak kejar bas, memotong kayu api dengan kapak, mengalirkan perabot yang berat. Okey, kita tengok pula sistem aerobik. Apabila seseorang atlet melakukan aktiviti fizikal yang dilakukan secara berterusan melebihi 3 minit, sistem tenaga badan akan bertukar dari sistem anaerobik laktik kepada aerobik yang memerlukan kehadiran oksigen bagi menjana tenaga. Sistem tenaga aerobik juga dikenali sebagai sistem oksidatif. Mekanisme dia anaerobik penghasilan ATP menerusi penguraian glikogen menerusi glikolisis aerobik adalah sama dengan mekanisme glikolisis anaerobik. Aspek yang membezakan kedua-dua sistem ini adalah hasil sampingan yang terhasil.
Dalam glikolisis aerobik, asid piruvik tidak menjadi asid laktik. Sebaliknya ditukar menjadi acetyl coenzyme A ataupun bahasa singkatannya adalah acetyl CoA. Kehadiran oksigen akan menukarkan asid piruvik menjadi acetyl CoA. Bahan ini merangsang pembinaan ATP yang berlanjutan menerusi proses kitaran Krebs. Rajah 2.5.4 akan menunjukkan proses glikolisis aerobik dalam penghasilan ATP. Proses penguraian glikogen untuk membina lebih banyak ATP berlaku secara berterusan dengan adanya tindak balas acetyl CoA menerusi sistem tenaga aerobik. Baik, ini dia punya rajah dia lah. Okey. ATP bertukar tenaga untuk menguncupkan otot, tambah ADP. Bawa ke bawah, tambah glikogen hati, menjadikan glukosa darah, diproses secara glikolisis dengan bantuan asid piruvik menjadi acetyl coenzyme A, kitaran Krebs, ATP dan tenaga untuk pengucupan otot. So dia punya proses lebih panjang daripada yang lain-lain. Acara sukan macam biasa, olahraga 10,000 meter, maraton, 2,000 meter acara mendayung, pemain tengah dalam dan kebanyakan sukan, macam bola sepak ke, ataupun rugby, triathlon dan merentas desa. Jadi, para pelajar yang menyertai acara sukan di sekolah ni, dah memang ada terlibat dalam proses ini. Kalau aktiviti harian pula, berjalan di pusat beli belah, berkebun, menari dan menggosok pakaian. Menggunakan sistem tenaga aerobik kalau menggosok pakaian. Okey, ni jadual tentang mengklasifikasikan 3 jenis sistem tenaga supaya kamu lebih faham di sini. Okey, di sini ada nama lain, ada kategori tenaga, ada keperluan oksigen dalam penghasilan ATP, bilangan molekul ATP dihasilkan dari satu molekul sumber tenaga. Baik, di sini ada sistem tenaga anaerobik laktik, sistem tenaga anaerobik laktik dan sistem tenaga aerobik. Baik, kita tengok di sini. Nama lain bagi sistem tenaga anaerobik laktik adalah sistem phosphagen, sistem ATP-PC, sistem kreatin fosfat dan sistem fosfat. Bagi sistem tenaga anaerobik laktik, sistem asid laktik, sistem anaerobik glikolisis. Kalau sistem tenaga aerobik hanya satu saja nama lain ini adalah iaitu sistem oksidatif. Bagi sistem ni pula dia adalah anaerobik. Sama dengan sistem tenaga ni anaerobik, tetapi untuk tenaga yang ini adalah aerobik. Keperluan oksigen dalam menghasilkan ATP, dua tenaga ini tidak memerlukan oksigen, tetapi yang aerobik memerlukan oksigen. Bilangan molekul ATP dihasilkan dari satu molekul sumber tenaga. Sistem tenaga anaerobik laktik menghasilkan ATP dalam jumlah yang sedikit, 1 mol ATP. Kalau sistem tenaga anaerobik laktik, kira-kira 2 kali lebih banyak ATP dihasilkan daripada sistem anaerobik laktik, 2 hingga 3 mol ATP, bergantung pada jenis glukosa atau glikogen. Sistem tenaga aerobik pula, jumlah ATP yang dihasilkan jauh lebih banyak daripada ATP yang dihasilkan berbanding dua sistem anaerobik. Lebih 100 mol ATP, bergantung pada jenis glukosa dan glikogen. Harap dengan jadual ni kita dapat memahami lah berapa jumlah dan apakah bezanya sistem tenaga yang demikian. Yang lain pula, semua tenaga untuk mengeluarkan ATP. Kalau sistem anaerobik laktik, fosfokreatin ataupun PC yang tersimpan di dalam sel otot dalam kuantiti sedikit. Kalau anaerobik laktik pula, karbohidrat yang disimpan sebagai glikogen dan glukosa dalam sel-sel otot dan hati. Sumber tenaga bagi sistem aerobik pula karbohidrat, sumber tenaga,
lemak disimpan sebagai trigliserida dalam sel-sel otot dan hati. Digunakan terutamanya apabila badan berada dalam keadaan rehat dan semasa latihan intensiti yang lebih rendah, sehingga kira-kira 50 hingga 60% daripada pengambilan oksigen maksimum. Protein hanya dalam keadaan melampau seperti kebuluran atau acara ketahanan yang amat tinggi. Sumber tenaga yang didapati untuk menghasilkan ATP. Bahan hasil sampingan metabolik tiada bagi sistem anaerobik laktik. Sistem anaerobik laktik pula asid laktik yang menyebabkan kelesuan dan ion hidrogen. Kalau aerobik, karbon dioksida dan air. Tempoh puncak pengeluaran tenaga. Ni yang penting nak tahu. Kalau anaerobik laktik diaktifkan pada awal senaman intensiti tinggi. Pembekal tenaga utama dalam tempoh 5 saat pertama senaman, tetapi kapasitinya habis selepas 0 hingga 10 saat senaman intensiti maksimum dijalankan. Okey. Kalau anaerobik laktik pula diaktifkan pada awal aktiviti intensiti tinggi, penyumbang utama tenaga untuk penghasilan ATP itu sehingga berkurangan menjadi 30 hingga 75 saat, juga boleh menjadi pengeluar utama tenaga dalam penghasilan ATP semasa melakukan aktiviti berulang dalam tempoh yang singkat. Okey, untuk aerobik pula, diaktifkan pada permulaan senaman intensiti tinggi, tenaga untuk penghasilan ATP semasa melakukan aktiviti berintensiti sub-maksimum dalam tempoh melebihi 1 hingga 2 minit, dalam melakukan aktiviti maksimum selama 75 saat, tenaga yang sama dapat bertahan iaitu berasal daripada sistem aerobik dan anaerobik. Pembekal utama tenaga untuk penghasilan ATP apabila rehat dan semasa aktiviti sub-maksimum. Ada 3 lagi dia punya ciri-ciri dia. Iaitu yang seterusnya adalah faktor menghadkan semasa mengendalikan aktiviti secara maksimum. Pengurangan simpanan fosfokreatin bagi anaerobik laktik, asid laktik dan ion hidrogen yang terkumpul. Faktor yang menghadkan. Yang aerobik pula, asid laktik dan ion hidrogen yang terkumpul. Pengurangan simpanan glukosa dan glikogen, terlalu panas ataupun hipotermia. Kadar maksimum pengeluaran tenaga. Kalau anaerobik laktik, kadar terpantas pelepasan tenaga untuk penghasilan ATP. Dia cukup laju lah. Okay. Anaerobik laktik membekalkan tenaga untuk penghasilan ATP yang pesat tetapi tidak sepesat sistem anaerobik laktik. Yang ni dia kurang laju sikit. Kalau aerobik, sistem paling perlahan untuk menyediakan tenaga untuk penghasilan ATP kerana sifat kompleks tidak balas kimia. Kelajuan dalam membuat aktiviti, kalau anaerobik laktik sangat pantas. Anaerobik laktik dia pantas sahaja, tetapi sistem tenaga aerobik, kelajuan untuk membuat aktivitinya adalah perlahan kerana dia adalah jangka masa panjang. Sumber oleh Hawley dan Burke tahun 1998. Ini graf penglibatan sumber utama tenaga dalam aktiviti sukan. Tengok di sini peratus kapasiti sistem tenaga 0 hingga 1%. Tempoh latihan hingga 5 minit. Kalau yang merah ni adalah anaerobik laktik. Dia akan sampai puncak, dikeluarkan dulu, lebih 2 minit dia akan turun. Okey. Cara senang betul sumber tenaga nak digunakan. Kalau aerobik ni dia akan meningkat terus meningkat sampailah tamat kita buat aktiviti. Kalau anaerobik laktik ni dia akan habis dalam masa 30 saat dan lepas tu memang akan lesu. Atlet yang bukan long distance memang tak boleh buat aktiviti lebih 30 saat. Sistem tenaga dominan. Istilah sistem tenaga dominan adalah merujuk sistem tenaga utama yang digunakan oleh seseorang atlet dalam acara sukan yang diceburi oleh mereka.
ini sistem tenaga dia. Kalau ni ada 3, anaerobic lactic, aerobic. Okey, kalau acara memanah memang menggunakan aerobik sebab dia tidak memerlukan satu movement yang pantas. Menembak pun sama. Okey, lawan pedang. Dia perlukan pantas. Lawan pedang yang pakai baju suit putih keras tu. Ni. Acara olahraga lontaran, lompatan. Okey. Yang larian 800 meter adalah anaerobic lactic kerana dia masih lagi acara yang berkejuan tinggi. Yang selebihnya yang aerobik adalah acara yang jarak jauh lah, maraton, 10,000 meter, semua ini. Okey, sumber oleh Bompa tahun 1994. Jenis sumber tenaga dominan yang digunakan di dalam aktiviti sukan. Yang pertama, setiap sukan yang diceburi oleh seseorang atlet amat bergantung pada kecekapan sistem tubuh badan menghasilkan tenaga dominan. Oleh itu, sistem tenaga yang dominan untuk setiap aktiviti fizikal adalah ditentukan oleh ciri-ciri kemahiran motor yang terlibat, tempoh jangka masa satu aktiviti dan intensiti aktiviti itu dilaksanakan. Contohnya, dalam acara lumba jalan kaki 10 km, bekalan ATP untuk 10 saat pertama adalah sistem anaerobic lactic. Selepas dari tempoh masa itu, mekanisme fisiologi tubuh pada manusia akan bertukar kepada sistem tenaga anaerobic lactic sehingga jangka masa larian melebihi 1 minit. Kalau tengok di sini, yang ketiga ni, ketika dilepaskan para peserta acara 10 km jalan kaki ni, mereka semua laju untuk mendapatkan posisi di hadapan. Itu 10 saat pertama berlakunya. Okay, lepas tu dia orang akan maintain sampai penamat. Seterusnya, bekalan tenaga akan bertukar sekali lagi kepada sistem aerobik apabila atlet itu meneruskan acara melebihi 3 minit sehinggalah tamat acara lumba jalan kaki 10 km. Ingat yang pertama, dia bila dilepaskan itu menggunakan sistem anaerobic lactic dalam tempoh hingga 1 minit lebih itu menggunakan anaerobic lactic dan selepas 3 minit dia bertukar menjadi aerobik. Penggunaan sistem tenaga. Ini lebih tepatlah dan lebih faham. Okey. 10 saat pertama anaerobic lactic, 10 saat hingga 60 saat perubahan anaerobic lactic ke anaerobic lactic, 60 saat hingga 2 minit anaerobic lactic lagi, 2 minit hingga 3 minit perubahan anaerobic lactic ke aerobik, 3 minit ke atas dia dah menggunakan sistem aerobik. Acara lumba basikal, lebuh raya ataupun Lito di Langkawi ialah pertandingan lumba basikal jarak jauh menggunakan sistem tenaga aerobik sebagai sistem tenaga yang dominan. Tapi dia masih takluk pada yang ini. Mula-mula di sini sampai lepas 3 minit baru dia akan gunakan aerobik. Mari kita lihat apakah contoh-contoh soalan yang boleh keluar dalam subtajuk yang ini. Okey, untuk soalan objektif, dia akan soal apakah ciri-ciri sistem anaerobic lactic. Apakah ciri-ciri dia? Di sini ada jawapan. Soalan kedua mungkin dia akan tanya macam ni, apakah acara sukan lain yang gunakan sistem tenaga yang sama dengan acara lontar peluru? Buat bandingan. Okey, apa acara yang sama? Okey, untuk soalan struktur pula, biasanya dia akan suruh nyatakan 3 ciri sistem. Apakah yang biar ni anaerobic lactic ke apa ke? 6 markah tapi dia nak 3. So mungkin 3 isi 3 huraian. Soalan bukan 3 isi ataupun dan 3 contoh. Sukannya lah. Soalan esei, dia akan bagi satu statement di sini. Dan akhirnya disuruh bincangkan langkah-langkah untuk melengahkan kewujudan asid laktik. 10 markah.
4 isi, 4 huraian, 2 contoh. Contoh begitulah lebih kurang. Okey. Okey, sekian terima kasih. Jumpa lagi. Bye.